Okay, hi everyone. So kita akan teruskan kita punya revision ataupun kita punya pembelajaran berkaitan dengan electrolysis. Another example about electrolysis in case kalau kamu memerlukan latihan to be. So here we gonna revise another example how to solve macam mana nak apply tips-tips yang saya dah ajar di previous video ke dalam another question. Actually the same. Okay, exactly the same. Okay, tak ada yang berubah pun sebenarnya. Okay, so di sini dia bagi satu gambar rajah di mana dia menggunakan, kalau kamu tengok dia ada sel kering. So kalau dia adalah ada sel kering ataupun bateri, maksudnya dia adalah salah satu eksperimen untuk elektrolisis di mana dia akan uraikan elektrolit iaitu bahan kimia yang di dalam sini nanti. Dia nak pisahkan kepada dua. Okay. So then, first thing first we need to do adalah kita kena ikut tips itu. First tip, you need to tanda dahulu positif, negatif, anode dan juga cathode. Okay. Nak tahu this one, kena rujuk dia punya sel kering. Kalau sel kering dia itu adalah pendek di hujung, kalau dia adalah pendek, senang sahaja. Kalau dia pendek, automatik dia akan jadi anode. So, dia menuju ke sini dan dia menuju ke electrode, this one. So, yang saya tengah warnakan dengan warna purple ini, dia adalah cathode. Okey. Manakala yang sebelah lagi, vice versa lah. Kalau satu pendek, satu lagi panjang, yang panjang itu adalah anode. Okey. Nak tahu dia punya terminal positif adalah kalau kathode dia adalah bercas negatif. Kalau dia pendek tu negatif. Kalau dia panjang tu positif. Terbalik. Terbalik dengan sel kimia. So this one anode. So anode bercas positif, panjang positif, pendek akan bercas negatif. Terminal negatif. Alright. Seterusnya kita kena list ion. Okay, step yang kedua kita kena list ion yang terlibat. Kena tengok sama ada dia adalah larutan, consider juga larutan ataupun dia adalah leburan. Kalau larutan, kita kena consider dia adalah H2O. So here, dah terang-terang dah dia dah bagi dah di situ. Which is, dia bagi dia bagi sini adalah larutan. So, kalau dia kata larutan, maksudnya larutan yang kita gunakan itu, kita harus consider juga dia punya H2O. H2O sebenarnya dia adalah gabungan ataupun gabungan daripada H plus dengan OH minus. Dan kita ada natrium bromida which is NaBr. So kita ada Na plus dan juga Br minus. So sekarang saya cuba susun positif dengan positif, negatif dengan negatif. So H plus, Na plus, OH minus, Br minus. Okay. So kemudian kita tengok. Okay, di bawah dia ada soalan dan saya dah jawab dah soalan yang pertama sebenarnya. Okay, berdasarkan gambar rajah di atas, senaraikan ion yang hadir di anode dan juga cathode. So, anode yang berwarna hijau, cathode yang berwarna purple. So, sekarang mana satu kita nak tahu? Ion yang mana satu kita nak letak? Na plus, NH plus, OH minus, Br minus ni kita nak letak di anode ke cathode? Jadi, that's why kita ada perkataan cation dan juga anion. Okay, dia follow. Kalau cation, dia akan pergi ke cathode lah. Kalau anion, dia akan pergi ke anode. Macam tu je.
Okay, ikut dia punya imbuhan tu. So, kalau anode tadi adalah yang bercas negatif. So, kita ada OH minus dan juga kita ada Br minus. Di sini kita ada Na plus dan kita ada H plus. Kedua-dua ini bila kamu tulis macam ini, barulah you can get a full mark which is 2 mark. Okay. Kalaulah contoh di sini keyword yang dia bagi, keyword yang dia bagi adalah senaraikan. So, either you boleh tulis macam ni, kamu boleh tulis dalam bentuk form formula dia, dalam bentuk cas macam ni, atau kamu nak tulis nama dia. Tapi, let's say kalau soalan tu kata, dia spesifikkan lagi. Berdasarkan gambar rajah di atas, namakan. Kalau dia suruh namakan, kamu kena tulis nama full. Kamu tak boleh tulis macam ni. Walaupun betul kamu cakap macam ni, tapi dalam soalan dia kata namakan ion yang hadir, automatic you will get 0 mark. Sebab kamu tak menepati arahan soalan. So that's why you need to baca soalan tu betul-betul. Senaraikan kamu boleh buat tulis nama ataupun kamu boleh tulis dia punya formula sahaja. Tapi kalau dia spesifikkan lagi, namakan, kamu kena tulis nama full dia. So kalau nama full dia, kita ada ion hydroxide ataupun ion hydroxida dan juga kita ada ion bromida. Ejaan pun kena betul juga. Kalau ini kita ada ion natrium, sodium ion dan juga ion hidrogen. Okay. Alright, so that's it. Okay. Soalan yang kedua, dia suruh tentukan di mana ion yang dinyah cas di terminal positif dan juga terminal negatif. So, terminal positif kita dah bincang tadi. Kalau terminal positif, dia merujuk kepada anode. Okay. So, kalau terminal positif, dia adalah anode. Kalau terminal negatif, dia adalah cathode. Okay. So, yang ini kita kena ada consider banyak benda. Kita kena consider banyak benda sebab panjang juga ni ya. Okey, so kita kena consider cathode sendiri, anode sendiri. Dia tak macam leburan semalam. Leburan in the previous video kita ada bercakap tentang leburan. So kalau leburan dia ada dua ion saja. Dia ada Na+, dia ada Br-. Contoh, dia tak ada H+ dan OH-. So kita consider dua tu saja. Tetapi disebabkan kita ada 4 ion sekarang ini, so kita ada 4 ion, so then kita kena consider mana satu yang akan dinyah cas. Sebab ion yang dinyah cas di sini, dia tak boleh ke 4-4. Dia akan pilih salah satu sahaja. Okey, contoh OH minus dengan Br minus, dia akan pilih salah satu saja. Dia tak boleh pilih dua-dua. So that's why, faktor yang mempengaruhi pemilihan ion yang dinyah cas tu, kita tengok dari segi cation dan juga anion. Kalau cation, tadi kita ada Na+ dengan H+. So kita kena consider yang mana lagi bawah di SEK, di siri elektrokimia. Di siri elektrokimia lah, betul. So siri elektrokimia tu apa? Kamu masih ingat tak yang kita ada belajar kalau kahwin nanti mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hamil cukup aman. So, yang ini kita kena consider antara Na+ dan juga H+, mana satu yang lebih bawah? Di sini Na dan di sini H. Of course lah kita terang lagi bersuluh, tak perlu nak dia bagi tahu bahawa kita akan pilih H+ untuk dinyahcaskan. Untuk discharge each ion. So, that's why, ion ni tadi dia untuk H+, H+ berada di cathode ataupun di terminal negatif. Jadi, saya tulislah di sini, ion hidrogen.
ion hidrogen H+. Okey, itu katot. Itu katot pula. Itu cation. Seterusnya, untuk anion, dia complicated sikit tapi taklah complicated sangat. Sebab dia ada 3 faktor yang kita kena consider. Yang pertama, jenis elektrod. Elektrod yang digunakan. Kalau elektrod tu logam, kita akan pilih logam elektrod tersebut. Tetapi kalau dia bukan logam, kita kena tengok dia punya kepekatan larutan. Kalau dia pekat, dia ada CBI, kita kena ambil CBI itu. Okay. Kalau dia cair, kalau dia cair, dia tak ada CBI, kita kena ambil OH minus. Sebab ada satu formula untuk OH minus, 4 orang hutan minum minum 2 air, minum 2 air, 2 orange dan 4 apple. So, 3 benda ini kita kena consider. Okey, so saya lukis roughly yang gambar rajah tu tadi. Okey, secara kasar sahaja. Okey, so kita ada elektrod. Elektrod yang digunakan adalah elektrod karbon. So, kalau dia adalah elektrod karbon, sebenarnya dia bukan logam. So, kita boleh skip faktor yang pertama. Okey. Faktor yang pertama ni kita boleh skip sebab elektrod yang digunakan tadi adalah elektrod karbon. Elektrod karbon bukan logam. Jadi kita boleh skip. Sekarang kita tengok adakah dia pekat ataupun tidak. So nak tahu dia pekat ataupun tidak, that's why dia bagi kemolaran yang dia bagi di situ adalah 0.1.0 mol dm negative 3. Kalau dia adalah 1.0 mol dm negative 3, it is pekat. Dan dia bagi di sini tadi adalah larutan natrium bromida, right? Larutan natrium bromida. Okey. Lepas tu kita tengok kalau dia pekat, okey dia dah pekat. Yang pertama, ada tak dia CBI? Ada tak CBI? CBI tu apa? CBI tu adalah chlorine, bromine, iodine. Kita ada bromine lah, which is bromida, which is Br minus. Jadi, antara OH minus, kan tadi kita ada OH minus dengan Br minus kan, ion yang tertarik ke anode. Jadi, kita akan pilih Br minus untuk dinyahjaskan. Macam tu cara nak guna tips dia. Very simple. Okay, dia tak susah sangat pun. So, ion bromida, Br minus. Okay, last but not least, dia suruh kamu tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku. Okay, so nak tulis persamaan ion ni, okay, kamu kena bina dahulu setengah persamaan ion. Okay, kalau kamu terus buat tu memang kamu tak dapat. Kamu kena tulis dahulu. Kamu kena tulis dahulu dia punya persamaan setengah ion. Tapi dalam jawapan kamu, persamaan setengah ion tu tak perlulah kamu nak tulis. Okay, kamu tak perlu nak tulis di dalam jawapan kamu. Kamu just tulis the full sahaja yang kamu dah balance kan. Okay. So, first thing first, kita kena buat persamaan setengah ion seperti yang saya cakap tadi. Okey, so persamaan setengah ion ni, kita ada anode, kita ada yang di cathode. Lepas tu, okey, yang di anode tadi yang kita pilih adalah Br minus. Okey, cara dia adalah, jangan lupa, dia sebenarnya ion, dia akan jadi atom ataupun molekul, ataupun dia boleh jadi vice versa. Okay, so this one dia jadi ion. So that's why bila dia bertindak balas ataupun setelah dia menjalani proses
proses-proses elektrolisis itu, dia akan jadi Br2, which is bromine. Okay. So this bromine, okay, kita kena this equation dia belum seimbangkan sebab kita kena tambah elektron. Okay, tambah elektron. Tapi nak tambah elektron ini kita kena consider dia mesti love positif. Yang lebih positif, side yang lebih positif, sebelah kiri arrow ataupun kanan arrow yang lebih tinggi. In case kalau kamu dapat kiri dan kanan, kamu kedua-duanya adalah positive value, so dia mesti lebih suka yang lebih positif, yang lebih banyak positif. Okay, this one dia adalah negatif dan this one dia kosong sahaja kosong sahaja dia punya charge. That's why kita akan letak elektron ini di sini. Tetapi kamu tengok Br2 ini dia ada 2. So kita kena letak 2 di sini dan kita kena letak 2 di sini juga. That's why dia punya equation itu, persamaan half ionic equation untuk anode dah settle. How about hydrogen pula? So kalau hydrogen tadi H+, dia akan jadi gas. So H2. So then tengok dia akan love yang positif yang lebih banyak. So kita akan letaklah elektron di sini. Just in case next we need to consider dia punya balance ke tidak. Tak balance kan? Jadi kena letak 2 di sini dan letak 2 elektron di sini. So then barulah dia seimbang, completely seimbang. Tapi ini belum lagi jawapan akhir kamu. Sebab soalan dia nak minta persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku. Yang kamu buat ini adalah half ionic equation sahaja. Yang ini adalah persamaan setengah ion. Okey. Sebab dalam persamaan ion dia tak boleh ada elektron. Jadi kalau kita nak seimbangkan kalau kita nak buat persamaan ion, that's why kita kena cancel kita punya elektron. Okey, kita tengok di sini. So 2Br minus Br2 plus 2E. Lepas tu kita ada 2H plus 2E become hydrogen. So hydrogen gas. So nak cancel E, kita mesti tengok adakah bilangan E dia tu sama ke tidak. Kalau dia tak sama, kita kena cross multiplication. Kalau tak sama, kalau dia dah sama, 2E kan macam ni. So kita boleh cancel out dan kita hanya gabungkan sahaja. Bahan tindak balas dengan bahan tindak balas dan hasil tindak balas dengan hasil tindak balas. So then we will get this equation and you will get 2 marks here. So then sangat senang, sangat simple. Let me add another question here. Okay. Kalaulah soalan tanya tentang pemerhatian. Pemerhatian ni kamu kena tengok the previous video. Okay, sebab previous video saya ada bagi tips macam mana nak tentukan dia punya pemerhatian. Kalau kamu tengok, kita kena tengok dia punya hasil. So hasil di sini adalah bromine, gas bromine. So then gas bromine is berwarna perang. So kita boleh katakan di sini bahawa gelembung gas perang terhasil di anode. Manakala untuk this one, hasil dia adalah hydrogen. So kalau hydrogen, dia adalah gelembung gas yang tak berwarna. Gelembung gas tidak berwarna terhasil. Di cathode. So kalau soalan tu tanya, in case soalan tu tanya pemerhatian. So kalau kamu tak faham, kamu kena rujuklah dulu
the previous video that I already uploaded in my YouTube channel. So I think that's all from me for today, for this video. I hope you are fully understand how to applicate macam mana nak mengaplikasikan tips-tips yang saya bagi kepada saya bagi kepada kamu sebelum-sebelum ini di dalam previous video dan applykan dia di dalam soalan. Sebab tips-tips itu sangat-sangat membantu. Kalau kamu tak tahu, kalau kamu main hantam jawab, memanglah teruklah markah kamu nanti. Okay, so I think that's all from me. Wish you all the best and good luck. Bye.